Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak share macam manakah cara pemakanan kita ataupun cara diet kita yang sebenarnya boleh bantu kita untuk nampak lebih muda. Siapa dekat sini yang dah ready untuk saya share, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Waalaikumsalam Puan Arizki, Kak Yung, apa khabar? Assalamualaikum. So hari ini saya nak buat sikit sharing tentang macam manakah jenis pemakanan yang boleh bantu kita selain daripada dapat turunkan berat badan. Sebenarnya cara macam ni dia juga boleh bantu kita nampak lebih muda. Kalau perasan, ramai di kalangan student kita dalam Batak Fitness ni berjaya turunkan berat badan dan automatik nampak lebih muda. Tapi sebelum tu saya nak tanya, suara saya dengar tak? Jelas tak suara saya? Tiba ada berada baju merah ni nak interframe pula. Waalaikumsalam Puan Nurhayati, apa khabar? So, lewat, itulah masalah dia. Saya terlewat sikit sebab cari pot. Masa tengah cari pot, inilah saya punya phone entah ke mana. Entah ke mana-mana hala dia pergi. So, macam hadih kan, macam-macam lah kan. So, hari ni sebelum saya nak mulakan, nak tanya dulu, suara saya jelas tak? Suara saya kedengaran dengan jelas ke? Tak jelas ke? Cek komen sat kalau boleh tolong komen sebab saya nak tahu agak-agaknya suara saya ni dengar ke tak, lebih dengar bunyi orang apa construction dekat luar ke, cantik pot. Ya, terima kasih, jelaskan. Alhamdulillah dengar jelas. Tapi sebelum tu macam biasa, tolong share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita. Saya rasa macam bila saya tengok gambar ni macam seolah-olah macam nampak jauh sikit saya kan. Nampak jauh sikit saya dengan sebenar-benarnya. Saya nak rapatkan sikit kamera ni ke depan sekejap, boleh tak? Sana. Rapatkan kamera ni ke depan sikit. Iya, boom. Kan. Barulah real. Okay, sorry. Ada sikit gangguan sikit macam biasa. Okay, ya. Alright, so Alhamdulillah. Okay, again, sebelum kita mulakan, boleh tak kita share dulu Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat, biar lebih ramai lagi orang akan dapat faham cara macam ni sebenarnya boleh bantu bukan setakat kita-kita aja yang sedang menonton, tapi juga orang lain juga yang memang sedang struggle nak cari jalan. Macam manakah mereka boleh turunkan berat badan dengan mudah, macam mana mereka boleh dapat turunkan berat badan campur nampak lebih muda. Siapa kat sini yang dah ready, boleh tak komen dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit. Dengar, Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah share. Alhamdulillah. So, yang pertama sekali, saya tanya, dah ready ke belum? Dah ready ke belum untuk saya share pada pagi ini supaya saya tak ketinggalan mereka-mereka yang nak tahu pasal benda ni. Alright, saya nak tengok sikit siapa yang ada dekat sini. Macam biasalah dia bila pakai macam ni punya gaya macam agak payah sikit. Puan Nurul Aznini, Waalaikumsalam, cantik. Alhamdulillah. Puan Jamnah, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nur Hayati sebab dah share. Terima kasih sebab Puan Samsuryawati dah tag rakan-rakan. Waalaikumsalam Puan Haliza, terima kasih Puan Aciros. Puan Enengel dah dengar, lama tak follow Puan Nur Hayati. Jelas Puan Kuswana apa khabar? Okay, ready? Alhamdulillah. So yang pertama sekali, bila kita nak faham bila kita ada masalah berat badan ni, kadang-kadang dia ada masalah satu benda. Dia ada masalah seperti macam seolah-olah bila berat badan tu semakin meningkat, sel lemak tu akan menyebabkan badan kita mempunyai banyak, nama dia free radicals. Free radicals tu akan memberikan kita ada banyak masalah-masalah seperti macam inflammation. Macam inflammation, maksud inflammation tu adalah macam keradangan sel. Keradangan sel itulah yang menyebabkan kita nampak macam lebih tua bila ada masalah berat badan. Ataupun bila seseorang itu ada masalah berat badan juga, sel-sel yang terbentuk tu adalah sel-sel yang mempunyai masalah dan seterusnya akan terus dapat mutated dan menyebabkan kita ada penyakit-penyakit seperti macam kecil manis. Kecil manis tu kenapa? Sebabkan pankreas tak dapat nak keluarkan insulin secukupnya. So masalah pada pankreas pula. So kalau katakan tekanan darah tinggi pula, sel darah tu macam ada masalah menyebabkan darah tu sendiri mungkin makin pekat. Mungkin juga dia punya pembuluh darah tu
macam ada pembentukan sel-sel lemak dekat pembuluh darah tu dan menyebabkan seseorang tu ada kolesterol dan macam-macam lagi sebab disebabkan masalah keradangan sel. Jadi keradangan sel dan free radicals tu sebenarnya kita dapat selesaikan melalui kaedah pemakanan sahaja. Siapa sini boleh faham, maksud saya boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya boleh faham point saya yang ni. Cik komen jap, boleh faham tak? Free radicals lah, inflammation lah, mutation lah. Ni cerita apa? Ni cerita X-Men ke? Cerita X-Men ke? Alright, so terima kasih kepada komen dah ready, Puan Sheila Rahim. Alright, so Alhamdulillah semua. Puan Hai, Puan Jasmine Balkis, Puan Mar Bakti apa khabar? Puan Sad Yanita Anita, Puan Haliza Abdullah kata faham. Alhamdulillah. Hai Puan Tuan Eddie Junaidi. Now, macam ni, bila kita nak turunkan berat badan, apa yang kita perlu, bila kita nak nampak lebih muda di samping nak turunkan berat badan, apa yang kita perlukan, kita kena buang free radicals ni dan menjadikan sel yang inflammation, yang ada keradangan ni dapat jadi normal balik. So itulah kenapa kita perlu buat sesuatu. Siapa nak tahu? Siapa di sini dah ready nak tahu? Apakah sebenarnya benda pertama yang patut kita buat dulu sebelum kita macam mulakan dalam kita punya journey nak turunkan berat badan? Diberikan satu combo apa? Combo nampak lebih muda dan nampak lebih cantik, nampak lebih flawless, nampak lebih muda daripada dalaman dan luaran. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu? Serius lah, koyak juga seluruh. Okay, so Coach, diet ambil madu pagi, petang, malam boleh tak? Jawapan saya tak ada masalah Tuan Eddie. Yang penting sekali adalah memenuhi keperluan tenaga kita sehari. Kalau katakan kita makan madu tu ialah kan, madu tu manis kan. Bila manis tu dia punya kalori dia tinggi dan tenaga yang dihasilkan pun instant. Kalau kita makan tak bersenam satu, kita makan melebihi daripada keperluan tenaga kita, maka Alkisahnya senanglah kita nak naik berat badan. Dan juga ada masalah macam-macam. Okay, now. So, benda pertama sekali kena buat adalah kita kena turunkan berat badan melalui pemakanan yang betul. Kita boleh cuba buat macam-macam jenis diet, tak ada masalah. Tapi ramai orang ada masalah bila mereka berdiet. Mereka terpaksa makan makanan yang mereka tak suka. Bila mereka makan makanan yang mereka tak suka, maka timbullah rasa stres dalam badan. Mereka rasa macam, kenapa aku makan ni macam, aku ni nampak turun berat badan tapi nampak muka sakit. Siapa sini kenal mereka seseorang yang bila dia cuba nak turunkan berat badan, bila mereka berdiet, lalu apa yang berlaku kepada mereka, nampak macam sakit, nampak macam muka tua, nampak macam muka macam entahlah, macam muka tak sihat pun ada. Siapa sini yang kenal orang macam tu? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya muka sedih sekiranya kita kenal orang macam tu yang bila mereka berdiet, lepas tu nampak macam muka dia tak sihat. Ramai orang yang ada masalah macam tu, especially bila mereka menggunakan produk. Sebab bila mereka menggunakan produk, dia punya kandungan air dalam badan yang sepatutnya dalam 2/3 kandungan berat badan kita adalah air, dah diturunkan serendahnya sehingga kan boleh menyebabkan sesuatu ada masalah dehydration, masalah seperti macam-macam masalah lah, dan boleh mungkin nampak lebih tua juga, kulit kering, bibir kering dan kencing pun kencing yang macam agak kerap juga. So benda tu akan mengganggu lah. Okay, Puan Iris Kim kata kenal. So that's why sebaik-baiknya adalah dengan follow meal plan ataupun cara diet ataupun jadual pemakanan yang mengikut kepada makanan kegemaran kita. Makanan kegemaran. Siapa sini yang yakin bila mereka boleh makan makanan kegemaran mereka? Katakan you all boleh makan makanan kegemaran korang, kemudian korang dapat turunkan berat badan, korang dapat follow diet tu dan korang rasa follow diet tu lah satu, dapat follow dalam keadaan yang lebih konsisten. Siapa yang rasa? Boleh tak komen? So begini kalau katakan kita nak berdiet, kemudian kita pula makan makanan yang macam tak berapa nak kita suka. Contohnya macam saya kan, saya nak berdiet, tiba-tiba saya kena makan ayam steam, ikan steam, daging steam, segala benda pun steam. Lepas tu pula boleh makan bakar-bakar, lepas tu pula makan berroasted tu bakar lah kan, makan berkukus-kukus. Siapa yang rasa bila makanan macam tu dia menyebabkan kita rasa macam tak dapat nak kekal lama diet macam tu? Sepanjang saya hidup, saya dah makan macam-macam jenis makanan. Makanan berkuah, makanan berempah, makanan pedas, makanan manis, makanan berlemak.
Semua benda tu saya dah makan dan saya rasa macam banyak makanan-makanan yang saya jumpa yang saya rasa macam sedapnya. Tiba-tiba disebabkan saya nak diet, saya terpaksa tinggalkan semua makanan-makanan yang saya sedap tu, menyebabkan kita tak dapat nak follow secara konsisten berdiet tu. Dan bila kita follow juga diet tu, kita mungkin akan timbul rasa stres. Siapa sini setuju apa saya cakap? Boleh tak komen setuju? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita setuju? Baca komen jap. Saya dulu macam tu, kurus tapi muka nampak macam orang sakit, kata Puan Angle. Puan Aris Kim, ya saya yakin dengan makan whole food dengan mengikut meal plan dari coach garanti akan slim. Itulah saya terpaksa slim. Puan Aris Kim pula. Puan Nurhayati, saya makan semua benda yang saya suka tapi sekarang saya tahu semua yang baik itu diet. Alhamdulillah. So point dia dekat sini adalah bila kita nak berdiet, kita kena follow meal plan. Dan meal plan tu kita boleh dapat daripada mana-mana fitness coach, mana-mana dietitian, mana-mana nutritionist yang boleh bantu kita menyelesaikan masalah berat badan kita. Dan kalau kita dapat makan makanan yang kita suka makan, okey, insya-Allah saya yakin beranilah potong jari kecil saya ni, jari kelingking orang panggil. Jari kelingking ni untuk kita dapat turunkan berat badan secara konsisten. Kan? So itulah macam mana meal plan yang dah bantu ramai orang. Especially daripada Batak Fitness dah bantu ramai orang, lebih daripada 1000 orang yang dah dapat manfaat daripada apa yang kita dah buat sekarang ni. Dan mereka semua alhamdulillah berjaya dapat turunkan dalam 2 ke 3 kilo dalam masa seminggu tanpa menggunakan sebarang produk langsung. Okey. Dengar ke? Ayam ikan steam sedap lah coach. Itu Acik Ros lah. Saya tak minat sangat. Macam tak ada perisa. Tak ada perisa. Ya, saya yakin dengan mengikut meal plan yang coach bagi tu, saya boleh kurus dan sihat insya-Allah. Follow meal plan saya suka. Meal plan macam mana tu Puan Vita Muhammad tanya. Puan apa ni? Macam mana cara nak follow meal plan? Meal plan tu macam ni tau. Meal plan tu adalah kita punya jadual pemakanan. Bila kita nak turunkan berat badan, okey? Bila kita nak turunkan berat badan, kita kena ada jadual. Maksud jadual tu macam ni. Katakanlah kan, pagi kita kena tahu kita makan apa. Petang makan apa, tengah hari makan apa, malam makan apa. Kalau katakan kita tak tahu nak makan apa, kita main makan je apa kita nak makan. So menyebabkan kita akan rasa macam kita akan makan makanan yang kita tak boleh makan, kita akan makan terlebih daripada keperluan kita dan kita akan makan pada waktu yang salah untuk kita makan. That's why kita kena ada jadual pemakanan, iaitu meal plan yang Batak Fitness dah keluarkan. Dan alhamdulillah ramai dekat sini komen. Meal plan coach bagi saya suka, kata Puan Nurhayati. So macam ramai juga dekat sini yang dah dapat meal plan. Alhamdulillah dah dapat manfaat daripada apa yang kita dah buat. So boleh je dapatkan meal plan ni Puan Vita Muhammad. Boleh dapatkan meal plan daripada kita punya team ataupun boleh hubungi link dekat pin komen tu, cakap saya nak meal plan dengan mengikut makanan kegemaran saya. Okey, itu satu. Mengikut meal plan yang pertama, kita akan nampak lebih muda dan kita akan dapat turunkan berat badan. Okey, itulah poin yang pertama. Siapa sini faham poin yang pertama? Boleh tak komen faham? Lighting. Cahaya matahari sangat-sangat cantik dekat sini kan. Macam nak tukar angle je. Angle kat sini kamera. Meal plan untuk bulan puasa. Ya, untuk bulan puasa pun insya-Allah. Sebabkan bulan puasa ni is all about timing juga. Nantilah saya akan adjust untuk macam yang kata yang pernah dapat meal plan tapi nakkan ubah meal plan tu ikut bulan puasa. Nanti insya-Allah dalam Black Magic Mentoring esok saya akan share. Alright, terima kasih Puan Sheila Hashim faham. Of course nampak lebih muda meal plan untuk bulan puasa. Okey. So, itu adalah poin pertama. Yang poin yang kedua, siapa dah ready nak mengetahui poin yang kedua? Boleh tak komen nak tahu poin yang kedua? Nak tahu tak satu benda? 2 hari lepas, kemarin saya dah buat satu live. Tajuknya cerita macam mana makan banyak pun boleh nampak lebih kurus, boleh bakar lemak saya. Macam mana makan banyak pun boleh bakar lemak. 2 hari lepas saya dah buat live, tapi tajuk dia ke laut dan menyebabkan saya tercerita pasal arwah mak saya pula kan, dan arwah bapa saya. Dan insyaAllah lepas habis live ni saya akan terus shoot pergi ke kubur dekat tajuk daripada sini pun, kubur-kubur diorang. Nak pergilah, nak bersihkan kubur diorang sebabkan teringat, rindu kat diorang kan. So tapi tak apa, selamat pagi Puan Nurmidah. Yang kedua adalah macam manakah caranya untuk kita nampak lebih muda dengan ubah pemakanan kita. Siapa dah ready nak tahu boleh tak komen dah ready. Guna meal plan coach bagi tu dah tak takut nak makan macam-macam, kata Puan Nurhayati gitu kan. Selamat pagi. Alright. Tambah ramuan sikit sedapkan. Kalau tawar je malah tak sedap makan. Itulah dia. Saya tak pandai Cik Ro. Saya suka makan makanan yang saya suka makan, berempah, pedas-pedas.
Sebab makanan itu pun boleh bantu kita turunkan berat badan juga. So ikutlah, ikut favourite tu adalah something yang subjektif. Mungkin favourite bagi Acik Ros dan macam Puan Ariski, macam Kak Yong, suka makan yang steam-steam. Okey lah, saya makan steam-steam boleh lah juga. Tapi taklah macam harap sangat. Harap sangat. Okey, dah ready kan? So yang kedua adalah kita kena ambil makanan-makanan ataupun minuman, makanan lah especially kan, kena ambil makanan yang mengandungi antioksida yang tinggi. Contoh makanan yang ada antioksida yang tinggi seperti apa tahu? Seperti macam vitamin C. Vitamin C lah especially kan, dia boleh bantu kita menyingkirkan kita punya free radicals dalam badan. Kan saya cakap tadi masa mula-mula, kalau katakan kita nampak lebih tua tu, antara sebab dia adalah sebabkan free radicals dan juga kita punya inflammation. So kita nak buang free radicals ni macam mana? Adalah dengan cara kita ambil antioksida macam vitamin C. Nak ambil vitamin C daripada buah-buah boleh, daripada sayur-sayuran boleh, daripada makanan whole food boleh, ataupun kalau rasa macam tak cukup lah saya punya vitamin C sehari, boleh je ambil vitamin C yang suplemen tu. Saya pun sendiri ambil vitamin C juga. Sebelum ni, siapa nak tahu satu tips? Boleh tak komen nak tahu satu tips sikit pasal kecantikan? Antioksida yang tinggi, vitamin C. Ya, betul. Kari kepala ikan. Kari kepala ikan. Semua cerita pasal makanan dah sekarang ni kan. Tahulah bulan puasa dah nak dekat. Okey, siapa sini nak tahu sikit tips pasal memilih vitamin C ni? Cek komen kalau nak tahu. Ramai orang fikir bila beli vitamin C, dia kena ambil vitamin C yang tinggi mg dia, macam 1000 mg sebenarnya kan. So sebenarnya 1000 mg tu bagus, tapi tak berapa bagus untuk kita punya buah pinggang. Kenapa? Sebabkan kita punya badan tak perlukan sampai 1000 mg sehari. Yang kita perlukan dalam 400 ke 500 mg je untuk orang dewasa. So kalau katakan kita ambil sebenarnya dalam 300 ke 400 mg, 300 ke 400 mg vitamin C untuk orang dewasa, itu pun dah memadai. Kalau kita tibai sampai 1000 mg, kita akan memberi macam kesan kepada buah pinggang yang sangat heavy. Buah pinggang terpaksa singkirkan vitamin C yang berlebihan tu, yang lagi 600 mg, 700 mg tu keluar daripada badan melalui air kencing. Pertama dah lah membazir. Kita beli 1000 mg, kita pakai 300 ke 400 mg je. So selagi balance tu kita buang. Macam membazir pertama. Kedua, buah pinggang kita terpaksa bekerja lebih keras selain daripada nak detox, detox daripada badan kita punya makanan yang kita makan hari-hari daripada ni. Kemudian pula kita kena tambah pula suplemen yang berlebihan. Contohnya tadi vitamin C yang tinggi kandungan mg dia menyebabkan buah pinggang terpaksa bekerja lebih keras. Kalau kita makan hari-hari, nak pula ada yang gatal, nak nampak lebih cantik katanya. So dia makan 2 biji vitamin C sehari, 1000 mg setiap biji itu. Memanglah insya-Allah akan ada masalah buah pinggang dalam tempoh jangka masa yang panjang. Jadi tak digalakkan untuk ambil 1000 mg. Kalau boleh ambillah dalam 500 mg pun dah memadai dah sebenarnya. 500 mg pun dah cukup dah, sebabkan kita ni tak adalah, memanglah kita nak ambil antioksidan, vitamin C tu banyak kelebihan dia, especially yang ada macam kita sekarang ni dah terdedah dengan macam-macam penyakit kan, macam yalah, sekejap sejuk, kejap hujan, kejap panas macam sekarang kan, tiba-tiba sesama, tiba-tiba macam senang nak dapat penyakit. So vitamin C pun akan meningkatkan antibody kita. Selain daripada dia akan membuang kita punya free radicals melalui antioksidan properties yang dia ada tu, insya-Allah kita akan dapat selesaikan masalah kulit kita yang macam tak apa cantik ni kan. Supaya nampak lebih cantik, nampak lebih flawless sikit dan sebagainya. 1000 mg tu potong, boleh je Kak Yong. Potong 2 je, tidak ada masalah. Alright. Coach, kalau makan daging untuk diet sebaiknya berapa gram atau gelas? Gelas? Daging berapa gelas? Macam mana tu? Berapa? Saya terkejut saya. Makan daging pakai gelas. Pakai macam mana tu? Pakai chopstick. So, ikut. Sebenarnya ikut kita punya keperluan tenaga. Macam saya pun tak ingat berapa keperluan tenaga Puan Nurmida. Hari tu saya ada buatkan meal plan kan. Kalau saya ada buat meal plan, lebih kurang sama je dia punya berat dia dengan ayam. Cuma lebih sikit je. Lebih dalam 100 mg, mungkin lebih dalam 50 mg lebih kurang. Right. So, itulah yang pertama, ambillah vitamin C. Itu akan membantu juga untuk kita nampak lebih muda melalui pemakanan sihat. Selain daripada vitamin C, kita boleh je makan oren, kita boleh makan tomato, kita boleh makan contohnya limau gedang, lemon pun bagus juga. Apa lagi vitamin C
Even sayur-sayuran pun ada sedikit vitamin C, tapi tak tinggi mana pun. Tapi yang tinggi tu daripada oren, lemon, yang benda masam-masam. Sebabkan vitamin C ni dia biasanya adalah lebih yang berasid. So antara sumber yang paling tinggi sekali datang daripada flavonoids, iaitu asid lah, asid. Vitamin C dari buah-buahan je dah okey kan? Okey je, tak ada masalah. Cik Ros, setengah orang bila kita makan macam buah-buahan banyak sangat, especially macam bila makan lemon ataupun makan oren banyak sangat, sesetengah orang, tak semua, sesetengah orang dia ada masalah perut. Sebabkan ialah macam vitamin C tu citrus acid kan, dia boleh bagi perut kita rasa meragam sikit, especially kepada mereka yang ada masalah seperti macam mana tahu, macam gastrik dan sebagainya. Kita nak turunkan berat badan, kita nak nampak cantik, tapi kita tak nak sakit perut. Macam mana nak nampak cantik kalau muka menahan macam tengah tahan sakit perut? Dia tak jadi cantik tu kan. Coach Shah Oil. Shah Oil tu apa Shah Al Yahya. Waalaikumsalam Puan Nurul Liza. Shah Oil. Apa yang Puan Syamsina, saya tak pasti apa tu. Saya tak pernah dengar. Mungkinlah kot saya tak terekspos lagi dengan minyak Shah. Okey, so itulah poin kedua. Siapa faham poin yang kedua boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab saya rasa ramai orang perlu nampak lebih muda. Siapa sini faham? Siapa sini nak saya explain kenapa kita kena nampak lebih muda? Pertama, kita tak nak bila kita berjalan dengan suami kita ataupun isteri kita, orang tanya, ini adik engkau ke? Ini adik engkau ke? Yang paling sedih, ini anak engkau ke? Padahal yang berberanakkan aku dia ni lah. So kan tak nak macam tu lah kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak nampak kita ni macam at least nampak muda. Pasangan kita nampak muda juga. Barulah kita boleh hari-hari raya. Hari-hari raya. So itulah yang pertama. Keduanya, kenapa kita perlu nampak lebih muda? Sebab at least orang akan lebih nampak, selain daripada nampak badan kita dah makin slim, nampak badan kita makin nampak lebih muda, muka kita pun nampak lebih muda. So nampak macam orang kata macam saya nak teka, umur puan ni umur 20-an kan? Padahal umur dah 50 tahun, setengah abad, masih lagi orang panggil 20-an. Bangga kan, dia punya kembang dia tu, kerusi ni tak dapat nak menampung. Gitulah kan katanya. So boleh faham maksud saya kan? So penting sekali lah untuk kita ambil vitamin C. Sebabkan lagi satu kan, kita punya sel dalaman kulit kita makin setiap masa tu dia akan ada macam pergantian sel baru, especially dekat kulit muka, pergantian sel baru. So kalau katakan kita gantikan kulit muka kita ni dengan sel yang penuh dengan free radicals, dengan penuh dengan inflammation, dia akan menyebabkan kita memang nampak tua. Kalau katakan kita ambil kesempatan yang sel badan kita bertukar setiap hari berjuta-juta, marah berbilion-bilion sel dalam badan kita berubah daripada luaran kulit especially dan dalaman, dan kita tak ambil this kesempatan, dia akan mengganggu kita punya, kita membazir lah, kita macam tak fully utilize apa yang Allah dah bagi pada kita, macam rugi kan. Kita sepatutnya bila kita faham, makan sikit je nampak lebih muda, makan tu sikit je nampak lebih muda, follow meal plan je dapat lebih kurus, nampak lebih muda. So terpaksa muda, sebab kata Puan Ariskim. So point dia dekat sini adalah janganlah, tolong jangan macam apa tu, membazir resources yang kita ada. Alright, itulah yang kedua. Yang ketiga, siapa dah ready nak mengetahui yang ketiga? Melalui pemakanan saja. Melalui pemakanan saja sebenarnya kita boleh nampak lebih muda. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Orang umur 40-an panggil saya makcik. Pok dia. Pok dia kan. Macam Noah kalau dia jatuh ke kan. Pok. Pok apa? Pok lantai. Sebab bagi dia jatuh. Padahal kaki dia sendiri yang gatal, tak nak berjalan. Alright, so yang ketiga. Siapa dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat. Tekan button share, copy link. Copy tu dekat dalam kita punya WhatsApp group, family dan sebagainya, supaya bukan setakat kita je nampak lebih muda, malah diorang pun nampak lebih muda. Sebab kita yakin dan percaya sebaik-baik manusia lah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, satu benda saya nak bagi tahu sebagai iklan kejap. InsyaAllah hari ini saya akan post satu dekat post kat Facebook berkenaan dengan jadual kita sepanjang bulan 4, daripada 1 April sampai ke 30th of April, sepanjang bulan 4. Sebab dalam bulan 4 kita ada bulan puasa. So kita akan letak jadual kita, apa yang Batak Fitness akan buat
apa yang kita akan susun di sepanjang bulan 4 supaya kita semua akan dapat faham something. Okey, Cetak on the way coach. Ya, saya nampak tadi dia punya WhatsApp, tapi saya tak dapat nak komen lagi. Cik harap Cik Ta pun berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Alright. So sebab Cik Ta dia ada masalah batu dekat hempedu. Kecil je, berapa milimeter je, dan sebenarnya bila dia makan ubat tu dia boleh cairkan batu tersebut. So far yalah, alhamdulillah Cik Ta pun ada communication dengan saya juga, ada komunikasi dengan saya. Dia rasa sakit perut lah, tak selesa kan. Sepatutnya kalau katakan dah besar sangat dia memang akan bagi macam kena buat operation, ataupun ada yang masalah juga kena buang terus dia punya hempedu tu. Dan totally bila dah buang hempedu tu, dia punya satu kesan dia adalah macam dia tak dapat nak singkirkan lemak dengan efisiennya dalam badan. Maksudnya lemak daripada makanan lah. So kena kurangkan makanan yang berlemak, kena kurangkan makanan yang mengandungi macam sticky macam glutinous rice. Gluten pun kena cari makanan yang gluten free. So kita sama-sama doakan Cik Ta supaya dia punya urusan untuk capai kesembuhan tu akan berlaku dengan lebih senang lah. Alright. Semalam pun masa berzoom dengan dia pun muka dia macam muka monyok je kan. Inilah sakit sikit kan, tak apa, sihat. Faham. So now yang ketiga siapa dah ready nak tahu boleh tak komen dah ready, ada iklan kejap. Okey coach, kami tunggu jadual insya-Allah. Alright. So now yang ketiga adalah macam manakah sebenarnya kita boleh nampak lebih muda adalah dengan makan makanan yang berlemak, yang tinggi, yang sihat. Makanan lemak yang sihat. Apakah contoh makanan lemak yang sihat tu? Seperti macam tuna, salmon, contohnya lagi macam macam avocado pun bagus juga yang dia mengandungi lemak. Cari lemak yang lemak tidak tepu, lemak unsaturated fat. Lemak itu baik untuk kesihatan, dia akan meningkatkan kolesterol yang baik, dia akan merendahkan kolesterol yang tak baik dan menyebabkan kita punya inflammation akan berkurangan. Yang nombor 2 tadi kita ambil vitamin C, dia akan membuang free radicals. Yang lemak ni dia akan membuang kita punya dia akan menjadikan anti inflammation. Maksudnya sel-sel yang keradangan sel tu akan dapat digantikan dengan sel yang baru. Patut melatih kan. Itulah dia. Pagi Puan Ida Osman. Alright. So siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya lebih macam? Jangan risau Puan Ida Osman sebab saya pun start lambat tadi. Saya pun start 20 minit lewat. 10 minit lewat sebenarnya, 10 minit. Saya start pukul 9.20 tadi. So itulah dia. Lemak sihat, avocado, tuna, salmon juga, kacang seperti macam almond, macam kacang tanah pun bagus juga. Tapi hati-hati, makanan yang berlemak ni biasanya kalori dia tinggi. Kalori dia tinggi tu menyebabkan kita mungkin akan terlebih kalori pada satu hari tu. So that's why kadang-kadang kita nampak orang tu nampak macam chubby sikit, tapi nampak muda, kulit dia flawless. Sebabkan suka makan makanan yang berlemak yang sihat lah. Kalau makan yang berlemak yang tak sihat, dia nampak chubby juga, nampak flawless juga, tapi dia ada dalaman ada masalah. Dia akan meningkatkan inflammation, mungkin kolesterol dia tinggi, mungkin dia ada masalah jantung juga. So that's why kena pandai mix and match. Mana satu yang okey, mana satu yang tak okey, kita boleh ambil yang okey tu lebih sikit, yang tak okey tu kita bukan tak boleh ambil langsung, boleh je. Kita ambil in moderation, kita ambil dalam sekadar mana yang kita rasa macam nak inginkan. Contohnya kan, macam antara yang paling terbaik sekali kita boleh buat sekarang, instead of kita pakai minyak masak biasa tu, kita beli minyak masak seperti daripada olive oil ataupun daripada minyak kelapa yang digunakan untuk memasak. Kita gunakan kedua either of this minyak untuk memasak, insya-Allah perubahan yang sangat gila ketara akan berlaku. Tak percaya? Try cuba. Okey, Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia. Okey. Lemak baik equal to fish oil. Pun ya juga, fish oil tu adalah salah satu daripada kita punya sumber. Boleh je nak ambil benda lain, contohnya macam omega 3, ada juga susu omega 3 pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi bagi saya, susu omega 3, susu tepung dah diproses. Fish oil pun dah diproses juga. So masing-masing dah diproses. Sebaik-baiknya baik kita ambil macam salmon ataupun tuna ataupun avocado ataupun macam apa tadi tu, macam kacang-kacang dan sebagainya. Cumanya kalori dia tinggi pula. Adalah dia punya pro and cons. So kalau katakan kita ni tak boleh makan banyak sangat, kita punya kalori mungkin dalam 1,200, 1,300 je sehari, contoh. Tiba-tiba kita kena tibai berbiji-biji kacang, makan berekor-ekor ikan salmon, memang kita akan hit dia punya kalori sehari tu tinggi. Mungkin dalam sampai 1,500 ke 2,000 macam tu, contoh saya agak-agak je kan. Menyebabkan over time berat badan kita naik.
Bila berat badan kita naik, dapatkan meal plan daripada fitness coach. Coach bagi meal plan saya, bagi saya gemuk. Macam mana tu? Baik, betulkan balik. So that's why saya akan suggest diorang untuk gantikan makan yang berlemak tinggi, yang sihat ni, kepada suplemen yang macam fish oil tadi tu. Sebab fish oil tu pun dia ada juga lemak, cumanya kalori dia rendah sikit. Pun okey je nak ambil sebenarnya. Ya, avocado tu lemak bagus. Betul, memang tak sedap pun. Saya tak minat langsung avocado. Tapi saya pernah try masak ayam chicken avocado lemon something lah kan. Saya try masak itu macam sedap juga. Bila dah lemon tu dah dibakar, dia sedap sikit. So ada DHA, EPA dengan ALA. Omega 3 tu ada 3 So EPO tu bukan. EPA yes. So itulah adanya. Tentang 3 cara macam mana kita boleh bakar, macam mana kita boleh jadikan kita nampak lebih muda, nampak lebih slim dalam masa yang singkat. Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Saya kena suggest ke kawan saya untuk tambahkan berat badan dia. Terlalu kurus, 39 kilo, 160 cm. Oh gitu kan, terlalu kurus ni. Kawan ni lelaki ke perempuan ni? Agak tinggi kalau perempuan 160 cm. But anyway, apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah semua orang yang ada dekat sini, walaupun dah umur 40-an, 50-an, 60-an dan sebagainya, kita masih lagi boleh nampak lebih slim. Saya bagi contoh macam masa saya bermega live hari Sabtu lepas bersama dengan Kak Yung. Saya tengok muka dia, Kak Yung dah berubah, Kak Yung. Apakah make up yang digunakan? Gitu kan. Apakah dia punya make up yang digunakan lah kan? Tapi tak, dia memang dia follow betul-betul meal plan. Alhamdulillah nampak slim, perubahan memang sangat gila ketara, kesihatan dia memang memuncak, melangit dia punya tahap kesihatan dan nampak lebih muda juga. Antara the first step yang dia buat adalah dengan follow meal plan. So meal plan tu sebenarnya memang sangat gila membantulah kepada sebahagian besar student saya. Kalau saya kata semua student saya macam overclaim pula. Sebabkan ada student saya dan yang dah dapat meal plan, dia follow betul-betul. Ada yang follow meal plan, yang tak follow langsung pun ada. Ada yang in between. So yang biasanya yang follow betul-betul dan follow sikit-sikit tu, dia akan nampaklah kesan dia kan. Yang tak follow langsung tu dia tak jadi apa-apa. EPO tu bagus ke coach? EPO tu apa EPA tu adalah perempuan kalau angin kencang dia terhuyang-hayang. Oh ya ke? Perempuan. Okey. So kacang macam kacang buncis, kacang panjang, bendi, sayurlah, dia ada kandungan karbohidrat dan juga ada kandungan lemak juga. Boleh je. Kadang-kadang bila kita masak kacang bendi kan, ataupun kacang bendi spesial, ataupun kacang buncis, bila kita masak, dia punya dalaman tu macam berminyak sikit. Itulah lemak. Biasanya lemak tu ada dalam form yang berminyak. So tak ada masalah lah. Boleh je. Tidak ada masalah pun untuk kita makan makanan sebegitu, asalkan kita tahu berapakah keperluan tenaga kita sehari. Kalau kita masih lagi tak tahu berapa keperluan tenaga di sehari, memang agak ke laut sikit lah. So that's why saya nak offer kepada mereka yang kali pertama tengok saya buat live. Siapa kat sini yang kali pertama tengok saya buat live, boleh tak komen saya kali pertama? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya kita kali pertama berada dalam Facebook live ni, boleh tak komen saya kali pertama? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau kali pertama? Sebab saya nak offer satu benda. Kadang-kadang saya akan share macam-macam benda yang best dalam Facebook live ni. Kadang-kadang ada juga yang hambar. Saya tak nafikan juga. Saya ni bukannya tahu semua benda yang best-best kan. So, yang best-best ni korang tak ketinggalan. Especially bila kita ada event seperti event-event dalam sepanjang bulan 4 ni. Apa yang kita ada, kita akan ada Black Magic Mentoring, insyaAllah. Kita juga akan ada Special Friday Live, insyaAllah. Kita juga akan ada apa nama tu? Mega Live Reunion pada bulan 4 ni. So, insyaAllah, Puan Zarina bongsu saya kali pertama. Ya ke? Okey, so yang kali pertama ni saya takut macam bila korang rasa apa yang saya share ni benda yang best, boleh mendatangkan manfaat, kita tak nak ketinggalan kan. Kita tak nak ketinggalan. Kalau katakan kita tak nak ketinggalan terhadap apa-apa yang saya nak sampaikan, boleh tak komen MKSC, kemudian nanti Saka kita akan invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. Nama Telegram channel kita Nak Kurus Sihat Cepat. NKSC Nak Kurus Sihat Cepat. Jadi, bila kita berada dalam Nak Kurus Sihat Cepat, kita tidak lagi akan ketinggalan dalam mana-mana apa event yang kita buat, terutamanya sepanjang bulan 4, especially pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa, kita akan ada satu kesan yang mana kita akan dapat turunkan berat badan. Kita akan berjaya turunkan berat badan. Tapi ramai orang bengang pada bulan puasa juga, dia dapat turunkan berat badan.
hanya sehari raya pertama je, berat badan yang dia dapat turunkan tu, berat dia naik balik. Siapa sini ada masalah macam tu? Dia berjaya kurus ni. Sepanjang bulan puasa ni, dia berjaya turunkan saiz baju daripada katakan double XL kepada saiz M. Relax je sebulan dia buat. Tapi bila naik je bulan puasa, saiz M baju raya tu dah ketat. So, kita tak nak. So, that's why pada bulan puasa ni lah sebenarnya satu waktu yang mana kita nak pastikan kita turunkan berat badan dan pada masa yang sama kita akan bakar lemak. Bakar lemak itulah yang menyebabkan pada hari raya pertama, kedua dan ketiga tu berat badan kita kalau naik pun naik alahai, cenonet je naik. Siapa yang tak nak ketinggalan tu boleh tak komen NKSC, sebab kita akan bagi tahu setiap event yang kita buat setiap hari. Setiap live yang kita buat, mungkin ada kena-mena dengan kita atau mungkin tak ada. Kita juga akan buat special Friday live hari Jumaat ni, insyaAllah. Dari Khamis ni besok malam kita akan buat Black Magic Mentoring. Tajuk Black Magic Mentoring adalah macam mana dengan makan dekat luar pun boleh bagi kita kurus. Kan? So itu adalah yang saya rasa macam agak penting, especially pada bulan puasa yang selalu contohnya kita tapau makanan dekat pasar Ramadan dan sebagainya. Kira makan dekat luar jugalah tu, makanan yang bukan kita masak. Macam mana caranya untuk kita kekal ramping, bergaya, menarik, tertarik, nampak lebih muda. Kau lebih the bomb. Kau memang the bomb pada hari raya pertama dan juga pada hari-hari seterusnya adalah dengan cara follow meal plan yang betul-betul follow meal plan. Sahabat dekat sini yang kalau berminat nak dapatkan meal plan, boleh hubungi konsultan Batak Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Okey. Ataupun boleh klik dekat pin komen tu kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah kita akan tolong bantu memberi free consultation. Kemudian kalau katakan korang berminat dan korang betul-betul committed nak dapatkan meal plan tu, adalah sedikit dia punya flow dia. Jadi memang cuba dapatkan meal plan dulu, sebabkan ramai di kalangan student kita yang pun ada dalam Facebook Live ni juga yang komen meal plan tu dah banyak mengubah hidup diorang. Jadi saya rasa macam daripada kita hanya tengok je komen, powernya dia kan. Powernya dia. Saya tak tunjuk gambar lagi gambar dia orang masa saya buat live, especially bila saya buat live dekat rumah lah kan, dekat bilik tu. Memang kita akan nampak perubahan yang sangat gila ketara kepada progres mereka yang menyebabkan kita akan rasa macam kenapa aku tak start. Tak apalah kan. So saya rasa benda pertama sekali kita kena buat adalah follow meal plan. Alright, saya rasa itu je kot daripada saya. Terima kasih sebabkan yang komen NKSC. Terima kasih kepada mereka yang committed bersama dengan saya, yang share Facebook Live ni, yang komen, yang bagi saya love banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kepada mereka yang belum lagi join Telegram channel dan tak nak ketinggalan dalam mana-mana event kita lakukan, boleh je komen NKSC dan masuk join kat dalam Telegram channel kita. InsyaAllah korang akan dapat banyak gila benda dan korang tidak akan lagi ketinggalan terhadap apa-apa yang event kita buat. InsyaAllah sepanjang bulan 4 ni kita ada beberapa event yang saya rasa macam akan bantu kita nak turunkan berat badan dengan mudah. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya jumpa lagi malam nanti insyaAllah. Tajuk dia malam ni ada kaitan dengan ni. Kalau katakan kita ni memang betul-betul nak turunkan berat badan dan nak nampak lebih muda, saya nak cakap pula exercise yang macam mana yang boleh bantu kita nampak lebih slim, nampak lebih muda. Siapa sini nak saya explain macam mana exercise yang sesuai untuk kita buat supaya kita nampak lebih muda, nampak lebih slim, nampak lebih cantik. Itu penting itu. Bukan exercise muka bukan. Saya akan share malam ni. Alright, so jam 9 malam jumpa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.